Ustazah ajar dalam kelas, kawan-kawan ulang, saya pun ulang-ulang, saya dah hafal. Jawab azan, Allahumma rabba hadhihi da'wati tamati wassalatil qa'imah, ati Muhammadan alwasilata wal fadilah, wasyarafa wad darajata al-'aliyata ar-rafi'ah, wa ba'athu Allahumma maqama mahmudan alladhi wa'adta, innaka la tukhliful mi'ad. Doa itu saya hafal masa umur saya 9 tahun. Masya Allah. Masa tu nama saya Ravi lagi. Saya hafal. Terjemahan pun saya hafal. Wahai Tuhan yang mensyaratkan seruan azan dan solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan tinggi lebih terpuji seperti mana yang telah Kau janjikan. Sesungguhnya Engkau adalah Tuhan yang tidak pernah memungkiri janji. Saya hafal daripada umur 9 tahun, tuan-tuan. Masuk darjah 4, hafal pula ayat kursi. Darjah 6, 5, 6 dah boleh hafal pula surah-surah pendek. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Hafal. Takbir raya saya hafal. Takbir raya saya hafal. Ya. Pernah sekali musim raya. Kampung kan suasana riuh takbir raya. Saya duduk dekat rumah, mulut kita ni tak bertakbir. Mak saya tak marah saya takbir kat rumah. Saya pun takbir lah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Ada orang bagi salam di luar rumah. Assalamualaikum. Keberaya. Nak raya. Mak saya keluar pakai sari. Lari budak tu. Mak saya kata, tak ada raya, Deepawali baru datang. Mak saya kata, ini semua awak punya pasal. Apa suruh ini nyanyi-nyanyi agama? Iya. So suasana, sebab memang dah lunak, seronok, suka dengan Quran. Bacaan-bacaan Quran, suka dengan. Ismail Hashim, kan? Seorang almarhum Datuk Ismail Hashim, tokoh Qori yang tersohor. Masjid selalu pasang sebelum maghrib. Saya dengar. Kalau seminggu, 2 minggu, 3 minggu, sebulan, 2 bulan, bertahun saya dengar. Kalau ada hari yang tak pasang, saya mula rasa, kenapa dia tak pasang, tak dengar Quran? Rasa, ada rasa tu, rasa. Macam ada something miss. Sebab rasa seronok Quran. Baik, daripada situ Ustazah tanya, masa darjah 4 Ustazah, 3, 4 Ustazah tanya, Ravi, Ustazah tengok kamu rajin masuk kelas pendidikan Islam. Nak buku tak? Buku apa Ustazah? Buku pendidikan Islam. Saya kata boleh. Ustazah pun bagi. Sekali saya buka, Jawi dah. Mana saya tahu baca Jawi? Bapak Jawi. Tapi tak apalah Ustazah, saya tengok gambar. Sebab gambar sembahyang, kan? Gambar ambil wudu kan ada dalam buku masa darjah 3. Bawa balik rumah. Satu malam tu, saya letak buku semua atas meja. Tengok jadual buku, saya susun buku untuk besok dibawa pergi ke sekolah. Kebetulan abang saya lalu depan tempat saya susun buku. Abang saya lalu. Dia nampak ada buku pendidikan Islam. Buku pendidikan Islam depan tu kan gambar masjid, budak pakai songkok, pakai kain pelikat. Abang saya tanya, ini buku apa? Buku pendidikan Islam. Saya confident jawab, ini buku pendidikan Islam. Pam, dia lampang. Lempang saya, dia kata, siapa suruh kau bawa buku ni kat rumah? Saya kata, apa dosaku? Kau pula dosa tiba-tiba kena lempang sebab buku ni. Buku je kot. Tak boleh, dia kata. Saya pun bawa ke sekolah. Besok tu saya bagi dekat kawan yang Anwar ni. Saya kata buku ni kau bawa balik. Setiap kali kelas pendidikan Islam kau bawa. So Anwar akan bawa 2 buku. Buku dia satu, buku saya satu. Sampai sekarang baik saya dengan kawan saya nama Anwar. Ya, begitulah saya belajar. Cabaran awal-awal. Tuan-tuan, mana ada zaman tu, itulah suasana environment. Masuk sekolah menengah pula. Bila masuk sekolah menengah, saya nak masuk kelas pendidikan Islam. Saya bagi tahu kawan-kawan saya kata saya nak masuk kelas pendidikan Islam. Kawan-kawan yang sama sekolah rendah dulu, dia pun jumpa ustaz, nama tu Ustaz Ali, orang Terengganu. Jumpa ustaz, kata ustaz, ni kawan kami, nama dia Ravi, dia nak masuk kelas pendidikan Islam, boleh tak ustaz?
boleh kok. Nanti kita bawa jumpa pengetua. Minta izin pengetua, bawa saya jumpa pengetua. Sekali pengetua Cina. Pengetua Cina. Pengetua kata, ayah, ini banyak susah. Orang India mau belajar, dia banyak susah. Dia tak mau risiko. Jadi, dia kata, macam ni lah, pengetua cakap. Bagi tahu dekat Ustaz Ali, bawa jumpa penolong kanan. Penolong kanan merangkap guru disiplin. Penolong kanan merangkap guru disiplin, nama dia Cikgu Gunalan. Memang bertimpa-timpa nasib. Tadi guru besar ini Cikgu Gunalan pula. Saya menyorok belakang Ustaz. Saya masih ingat lagi, saya belakang Ustaz. Saya tak berani depan sebab guru disiplin. Memang garang duduk belakang. Sebab Ustaz ni dia orang hormat kan, dia dihormati. Jadi Cikgu Gunalan kata, saya tak ada masalah Ustaz, tapi saya tak mau dengar apa-apa aduan daripada pihak keluarga dia. Saya pun masuk kelas pendidikan Islam. Bila saya masuk kelas pendidikan Islam, abang saya yang lempang, dia sudah tahu saya masuk kelas pendidikan Islam. Ditunggu dekat rumah pakai getapai. Kau masuk kelas pendidikan Islam macam tiap hari dia pukul saya sebab saya masuk kelas pendidikan Islam. Dan saya tak pernah give up. Sampai mak saya bagi tahu, sudahlah tu. Adik kau tu seorang itu saja adik kau. Kalau kau pukul besok, dia mati, kau tak ada adik. Baru abang saya dia tak pukul lah. Masih lagi dia marah. Betul. Sampai ke tahap begitu. Teruk kena pukul. Tapi tak pernah give up. Masa tu kita tak tahu kan, ada cabaran, ada ujian. Belum lagi masuk Islam ni, baru jinak-jinak dengan Islam ni, baru suka. Bila kelas pendidikan Islam tu, Ustaz cerita pula kisah-kisah Nabi. Dalam banyak-banyak kisah Nabi yang betul-betul menyentak saya, kisah Nabi Ibrahim AS. Kisah Nabi Ibrahim AS, bila Nabi Ibrahim AS berdialog dengan Namrud dalam ma'bad atau rumah ibadat Namrud. Bila Nabi Ibrahim masuk dalam rumah penyembahan berhala itu, Nabi Ibrahim pecahkan semua berhala-berhala kecil, ditinggalkan satu berhala besar. Faj'alahum judzadan illa kabiran lahum la'allahum ilaihi yarji'un. Dipecahkan semua yang kecil, ditinggalkan satu yang besar. Mudah-mudahan bila mereka balik ada tempat untuk mereka rujuk. Yarji'un, rujuk. Tafsirannya panjang. Baliklah Namrud. Bila Namrud balik, tengok semua berhala sudah pecah. Siapa punya kerja ini? Orang bercakap, Ibrahim punya kerja. Kenapa Ibrahim? Sebab Ibrahimlah pemuda yang tak suka dengan Tuhan kita. Bawa Ibrahim ke muka pengadilan. Bawa Nabi Ibrahim ke dalam rumah berhala. Tanya dengan Ibrahim, A'anta fa'anta bi'alihatina ya Ibrahim. Ibrahim, kerja kau kau pecahkan semua berhala-berhala kami ini. Tuhan-Tuhan kami ini. Nabi Ibrahim jawab, Bal fa'alahu kabiruhum hadha fas'aluhum in kanu yantiqun. Bahkan barangkali boleh jadi besar tu yang buat. Sebab yang kecil semua sudah pecah, tinggal dia seorang. Boleh jadi dia. Ataupun wahai Namrud, apa kata kau tanya sama dia? Masa yang lain semua kena pecah, dia ada. Barangkali dia boleh jadi saksi, beri bukti siapa punya kerja. Cuba tanya dia. Fas'aluhum in kanu yantiqun. Fas'aluhum, tanya dia. Namrud tengok berhala besar, tengok Ibrahim. Tengok berhala besar, tengok Ibrahim. Mana aku mau tanya Ibrahim? Dia cakap itu. Falakasu ala ru'usi. Nabi Ibrahim tanya dia. Namrud kata, mana mungkin dia buat? Dia ada mata, tapi tak boleh lihat. Dia ada mulut, tak boleh cakap. Ada telinga, tak boleh dengar. Ada kaki, ada tangan, tidak boleh mendatangkan mudarat, tidak boleh mendatangkan manfaat. Jadi, Namrud sendiri memberitahu kelemahan Tuhan yang disembah oleh dia. Betul tidak? Sekarang siapa yang describe Tuhan itu lemah, serba lemah? Siapa? Namrud sendiri yang beritahu. Dia tak boleh buat apa-apa. Itu yang Nabi Ibrahim AS. Bila pengakuan itu datang daripada Namrud, Nabi Ibrahim tanya, dah kau tahu dia tidak boleh bercakap, tidak boleh melihat, tidak boleh mendengar, tidak boleh memberi manfaat.